Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari, terjemahan Dr. Sa'ad Al-Asri. Kita masih bincang bab yang ke-11 ni nak. Iaitu tentang tajuk bab tanpa tajuk. Bab tanpa tajuk kita pergi pada nota kaki ke-250 ni. Nota kaki ke-250 tentang sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukumi ia langgar bai'ah lah, bai'ah dengan Allah dan Rasul, bai'ah dengan Nabi tu tak. Siapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Jadi nota kaki 250 dah. Hukuman Allah berupa hukum hudud lah, dan musibah adalah penghapus dosa. Hukuman Allah ni tak kira lah hudud kau musibah, tak kena nanti ke hudud. Setiap musibah lain pun dah menghapuskan dosa. Sama ada dengan hukuman had, hukuman ta'zir dan ataupun malapetaka apa-apa pun yang menimpanya. Jadi boleh menghapuskan dosa lah. Para ulama berbeza pendapat sama ada hukuman itu merangkumi hukuman yang ditetapkan oleh syarak dan balasan-balasan lain yang diberikan oleh Tuhan, seperti dia tipe musibah, mendapat penyakit dan lain-lain lagi, atau ia khusus dengan hukuman yang ditetapkan oleh syarak saja. Jadi Allah ada bahas lah. Ada setengah ulama kata hukum hudud saja, ada setengah ulama kata tak kira hukum yang bukan hudud kau, bukan hukum yang lain. Musibah apa-apa pun yang menimpanya tetap dikira menghapuskan dosanya ni. Ada yang mengatakan ia merangkumi kedua-duanya sekali, seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini lah, iaitu ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Bermaksud orang Islam tidaklah mengalami kepenatan, kesakitan, kesedihan, duka cita, gangguan ataupun kerungsingan, sehingga kalau ia terkena duri sekalipun, melainkan dosa-dosanya dikafarahkan, dihapuskan oleh Allah dengan sebabnya. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Malik, Tirmizi dan lain. Jadi hadis ni tak kira lah. Bukan hukum hudud saja, penat, sakit, sedih, duka cita, gangguan, rusing, kena duri, jadi kafarah, jadi penghapus dosa lah. Tetapi ada pula yang mengatakan, ada ulama lain kata tidak, dan ia hanya merujuk pada hukuman yang ditetapkan oleh syarak saja, hukum hudud saja boleh hapus dosa. Berdasarkan hadis Khuzaimah bin Sabit, jadi kemukakan oleh Ahmad dengan sanad hasan, man asaba dhanban uqima alaihi haddun dzalikal dzambu fa huwa kafaratuhu. Bermaksud siapa yang telah melakukan suatu jenayah dan kemudian ia telah dikenakan hukuman had kerana jenayah yang dilakukannya itu, maka ia menjadi penghapus dosanya. Ahmad, Ad-Darimi, Daraqutni, At-Tabrani, Baihaqi, Ad-Diya, Abu Nu'aim dan lain-lain. Telah disebutkan dalam hadis ini bahawa hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman had sajalah, bukan dalam bentuk musibah dan bencana lain. Hafiz Ibn Hajar berkata boleh jadi maksudnya di sini ialah musibah itu boleh menjadi penghapus dosa kepada perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di bawah kategori jenayah yang boleh dikenakan hukuman had kerananya. Jadi kata hapus dosa itu dosa lain, dosa had. Kalau bab hukuman had, curiga pun kena kat tangan berhapus dosa. Begitulah perbahasan ulama. Seterusnya nota ke-261 tadi dah. Dah. Maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Pelaku dosa besar mungkin dihukum di akhirat dan mungkin juga dimaafkan oleh Allah SWT. Dosa perbuatannya itu akan terhapus dan dia tidak lagi akan disiksa kerananya di akhirat kelak. Imam Nawawi berkata hadis ini adalah hadis yang umum makhsus. Hadis umum makhsus ni istilah. Belarang sikit dah. Maksudnya ialah ayat berikut terkecuali daripada erti umumnya. Itu dah. Ada ayat yang masuk umum lah. Allah Ta'ala firman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh itulah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa 48. Dah. Jadi ini kerana orang murtad kalau dibunuh kerana kemurtadannya, pembunuhannya tidak menjadi penghapus dosanya. Dah. Jadi hukuman murtad dikhususkan tak ada lah.
Kalau orang lain tu ada kemungkinan apa dosa besar setengah mana. Tapi kalau dosa yang melibatkan syirik, dah tidak ada harapan lah. Tidak akan diampuninya. Apakah dosa jadi hukum had setengah mana pun kalau melibatkan syirik? Hukuman hudud, hukum murtad ni tidak diampunkan oleh Allah lah, walaupun dia dia kenakan hukuman hudud murtad lah. Apakah dosa yang dikenakan hukuman had terhapus dengan semata-mata menjalani hukuman had atau perlu juga bertaubat? Jadi ulama ada bahagian adakah kena taubat juga ataupun pada dengan kena hukum hudud ni. Apa yang dapat difahami daripada zahir hadis ini ialah pelaksanaan hukuman had, hukuman hudud ni ke atas seseorang itu dapat menghapuskan dosanya meskipun dia tidak bertaubat. Dia tak taubat pun apa dosa kalau kita tengok zahir hadis ni. Inilah pendapat jumhur ulama termasuklah Imam Bukhari sendiri. Namun ada juga ulama yang berpendapat untuk penghapusan dosa, dia mestilah bertaubat. Ini adalah pendapat sebahagian tabi'in, golongan Mu'tazilah dan Ibn Hazm. Dari kalangan ahli tafsir Al-Baghawi dan beberapa orang lagi turut berpendapat sedemikian. Pendapat yang pertama tadilah pendapat kata apa dosa dah kena hukum hudud terhapus dosa tak taubat pun dah. Ini adalah pendapat Mujahid, Zaid bin Aslam, As-Sawri dan Imam Ahmad. Ibn Jarir bersetuju dengan pendapat ini dan beliau menganggap terlalu lemah pendapat yang sebaliknya. Hafiz Ibn Hajar dan Fathul Bari berkata Al-Baghawi dan orang yang sependapat dengannya berhujah bahawa orang yang sempat bertaubat terampun dosanya berdasarkan firman Allah Taala ini, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Bermaksud, kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Maidah ayat 34. Jawapannya ialah ayat ini merujuk pada balasan di dunia. Kerana itulah Allah Taala mengaitkan ayat ini dengan katanya sebelum kamu dapat menangkapnya. Perkataan kafarah berasal daripada kataan kafarah yang bererti tutupan, timbus dan sebagainya yang telah dikupas dengan pelbagai maksud dan pendapat oleh para ulama. Ia antara lainnya dikatakan bererti pertama, penutup bagi dosa yang dilakukan seseorang di dunia ini. Dengan erti Allah SWT mengampunkan dosanya dan dia tidak akan disiksa lagi atas kesalahan berkenaan di akhirat kelak. Yang kedua, penutup kesalahannya di dunia. Dengan erti masyarakat tidak boleh lagi mengungkit-ungkit, mengejek-ngejek dan menyebarkan cerita tentang kesalahan yang telah dijalani hukuman olehnya. Cuci kena kat tangan, habislah kena tutup lah. Benda yang salah dah. Bagi Imam Abu Hanifah, kafarah itu sendiri tidak melepaskan seorang itu daripada menerima balasan kesalahannya di akhirat, walaupun ia telah menjalani hukumannya di dunia. Sebaliknya, menurut beliau, perkara yang boleh melepaskan seorang pelaku dosa besar daripada menerima pembalasan terhadap dosanya di akhirat kelak adalah taubat sahaja dah. Taubat lah. Kalau dia kena hukuman hudud tak taubat, tak ada payah pun dah. Ini kena hati tu betul dah. Mengikut Imam Abu Hanifah lah. Jika seseorang pelaku dosa besar telah menjalani hukuman di dunia tetapi dia tidak pernah menyesal dengan perbuatannya itu, malah mungkin akan mengulanginya lagi bila berpeluang berbuat demikian, orang seperti ini tetap akan menerima hukumannya di akhirat kelak. Dan hukumannya yang wajib dijalankan oleh pemerintah Islam di dunia ini hanyalah sekadar untuk menimbulkan perasaan gerun kepada masyarakat sahaja yang menyaksikannya daripada melakukan kesalahan yang sama sekadar itu saja. Dia tak kira tak apa dosa. Walau bagaimanapun bagi Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Ahmad dan para ulama yang sependapat dengan mereka, berdasarkan hadis Ubadah bin ini, hukuman yang dikenakan di dunia ini akan menghapuskan dosanya dan mengangkat seksaan yang sepatutnya diterima oleh seorang pesalah di akhirat kelak. Ya, akad dosa lah, hapus dosa. Kerana hukuman itu sendiri sudah termasuk dalam bentuk dan maksud taubat lah. Maksud taubat dah. Hukumnya dah. Menurut beliau, jika pesalah masih menerima hukuman di akhirat, maka apakah maksud kafarah dijamin oleh Allah SWT dalam hadis tersebut? Jadi dalam hadis tersebut kafarah itu kafarah guana. Kata dia bukan balas lagi dah. Lebih-lebih lagi terdapat kisah-kisah para sahabat yang bersungguh-sungguh mendesak Nabi SAW agar menjalankan hukuman rajam ke atas diri mereka kerana telah melakukan zina. Ini kerana mungkin sekali menurut sahabat tersebut mereka tidak akan terlepas daripada menerima siksaan di akhirat kelak jika tidak menjalani hukuman dunia ini. Jadi sahabat payah gitu dia. Tak kena hukuman hudud ni berasa takut tak lepas siksa akhirat dia. Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, sahabat tersebut ialah Ma'iz al-Aslami dan seorang perempuan Al-Ghamidiyah sebenarnya telah pun bertaubat sebelum mereka menyerahkan diri mereka ke muka pengadilan. Baginda sendiri bahkan mengatakan andai kata taubatnya dibahagikan pada seluruh penduduk Madinah,
Nescaya ia masih mencukupi untuk Allah SWT mengampunkan dosa semua mereka. Firman Allah yang berkaitan dengan hukuman potong tangan bagi pencuri juga disusuli dengan perbuatan bertaubat dan insaf sebelum diampunkan oleh Allah SWT. Lihat bagaimana Allah berfirman tentangnya. Jadi dalam Quran itu sebut hukuman potong tangan susu dengan taubat, bukan sekadar susu kat tangan saja dah. Dan kena insaf lah. Dia. Lihatlah bagaimana Allah firman tentangnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Termasuk laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai usaha suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lepas tu, maka siapa bertaubat faman taba min ba'di zulmihi, dan maka siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 38 hingga 39. Jadi sini kuat rujuklah hujah mazhab Hanafi ni. Ada ayat tu walaupun hukum hudud potong tangan, dia dengan ayat yang kedua tu siapa bertaubat dan membaiki diri, Allah terima taubatnya. Soalan tu apa dosanya selagi dia tidak taubat Itu perbahasan tentang taubat seterusnya, dan siapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, melanggar bai'ah telah buat dosa belaka lalu Allah menutupinya, maka urusannya di akhirat kelak terserah kepada Allah. Mungkin ia maafkan atau mungkin juga ia disiksa kami terus berbai'ah kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Kita terserah kepada Allah. Bukti pelaku dosa besar boleh diampuni dan boleh juga dihukum oleh Allah di akhirat kelak. Yani urusan dan hukumannya berupa kemaafan atau balasan itu terserah kepada Allah SWT juga. Kerana tidak wajib, tidak mesti bagi Allah, atas Allah menyiksa orang yang durhaka kepadanya, sebagaimana tidak wajib, tidak mesti bagi Allah juga atas Allah memberi ganjaran kepada orang yang taat kepada Allah mengikut pendapat yang benar Allah tak wajib atau Allah berlakon Tapi cumanya Allah ni bijaksana, maha adil gitulah. Mereka kata ini menolak dakwaan golongan Khawarij yang menghukum kafir terhadap orang yang melakukan dosa besar dan golongan Mu'tazilah yang menganggap mesti dihukum, wajib dihukum orang fasik yang mati tanpa bertaubat. Kerana Nabi SAW telah pun menegaskan bahawa ia terpulang kepada masyiah atau kehendak Allah. Baginda SAW tidak bersabda dia mesti akan diselesaikan oleh Allah. Tidak atas kehendak Allah berlaku. Apabila kesalahan seseorang melibatkan dosa-dosa besar yang wajib dijalankan hukuman ke atasnya tidak diketahui oleh umum orang tahu, orang lain tak tahu, orang lain tak tahu, maka tidaklah menjadi kesalahan kepadanya untuk tidak mendedahkannya kepada pihak berkuasa demi menjalani hukuman tersebut. Jadi orang lain tak tahu dia berzina ke apa, dia senyap dari rumah dia taubat gitu. Jika dia merasa tidak mampu dan tidak sanggup menanggung hukumannya, tak payah dia istihad, curi ke merokok ke zina ke Walaupun dia berada dalam sebuah negara Islam yang telah menguatkuasakan hukuman jenayah Islam pun tidak wajib, tidak mesti, tidak perlulah dia istihad, dia zina ke apa. Sekiranya dia telah insaf dan bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi, Allah SWT mungkin akan menerima taubatnya Yang penting dia insaf, dia taubat dan menghapuskan dosa-dosanya. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bahawa keampunan Allah SWT itu sangatlah luas kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan melakukan kebaikan. Perhatikan saja kisah seorang perempuan pelacur yang telah diampunkan oleh Allah SWT segala dosa dan segala kemaksiatannya hanyalah kerana dia telah membantu seekor anjing yang kehausan dengan memberikan beberapa teguk air kepada makhluk Allah SWT yang tentunya tidak semulia manusia. Jadi beri minum ke kucing teh sikit, minum ke anjing yang hina lah kita ni orang Melayu ke apa beri minum air ke anjing. Dalam Sahih Bukhari perempuan itu diampunkan oleh Allah SWT
Tapi kerana rahmatnya tidak bertepi hanya dengan sedikit susah payah menuruni telaga untuk mencedok air ke dalam kasutnya, lalu bagi menghilangkan dahaga anjing tersebut, perempuan pelacur itu telah dimasukkan dalam syurga oleh Allah SWT yang maha pengampun. Jadi kita jangan tuduh orang lah dah. Jangan bedah menghukum orang ni ahli neraka ni. Orang ni munafik haraki lah ke apa dah. Jadi kita ni kita hanya menentang Rasulullah, menentang benda terbaik, tapi kita tak boleh menghukum orang ni ahli neraka dah. Mungkin sebab bertabat, mungkin insaf, mungkin kebaikan lebih baik daripada keburukan dia. Ada benda kebaikan dia kecil dah di mata kita ni, kecil dah. Minum air dia kepada anjing dah. Tiba-tiba dosa yang sangat besar, dosa melacur dah, dosa besar pun diampunkan oleh Allah SWT. Nak hukum Allah ni payah, nak hukum orang ni payah. Nak menghukum orang ni ahli neraka, kau gafah payah dah. Kita bukan kerja kita. Rahmat Allah tu sangat luas. Dan dari orang hak nampak baik pun dari Allah marah. Kita tak tahu dah. Kita dapat dia panggil tak wali dah. Tapi dia sebenarnya ahli neraka. Mana kita tahu dah. Dan sebab itu kita kena jangan melampau dah. Jangan melampau dah. Seterusnya dah. Apa sebenarnya kata dah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa dah. Gitulah. Jadi maksudnya sini nota kaki 253 ni. Sama ada orang berkenaan bertaubat ataupun tidak, anda tak kira lah, taubat atau tidak, tetap ada kemungkinan Allah ampun dah. Itulah pendapat satu golongan ulama. Menurut jumhur ulama, orang bertaubat mungkin tidak akan disiksa lagi. Dah, taubat tu mungkin tak kena siksa dah. Walau bagaimanapun, ia itu bukanlah sesuatu yang pasti. Kerana manusia tidak mengetahui sama ada taubatnya terima atau tidak. Masalahnya, tahu ke taubatnya terima tidak? Itu masalah. Kalau taubat tu Allah terima ke tidak ni? Dah, kita nak tahu dah. Siapa-siapa tak tahu dah. Orang kata orang ni tak wali ke orang ni ada neraka pun mana tahu dah. Tak tahu dia taubat terima atau tidak. Firaun tu dia kata dekat nak mati lalu tu macam taubat lah dah nak mengucap, tapi Allah tak terima dah mengikut kaedahnya dah. Tak tahu, kita tak tahu, jadi kita jangan mudah menghukum dah. Khilaf ulama tentang hukuman had itu sendiri menghapuskan dosa ataupun tidak dah. Sesetengah ulama membezakan di antara dosa yang menyebabkan seorang wajib dikenakan hukuman had, hukum hudud lah, dan dosa yang tidak menyebabkan ia wajib dikenakan hukum had. Kebanyakan ulama termasuk Imam Bukhari dan segolongan Syafi'iyah berpendapat hukuman hudud boleh menghapuskan dosa seorang atau menutupnya. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah yang sedang kita bicarakan ini. Ia memang jelas menunjukkan sebegitulah. Ia juga disokong oleh riwayat sekian ramai sahabat, termasuklah Ali bin Abi Talib, Abu Tamimah, Khuzamah bin Sabit dan Ibn Umar. Hadis Ali dikemukakan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah. Tirmizi menghukumkan hadisnya itu sebagai hasan. Hakim pula menghukumkannya sebagai sahih. Hadis Abu Tamimah dikemukakan oleh At-Tabarani dengan isnad yang hasan. Hadis Khuzamah bin Sabit dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ad-Daraqutni, At-Tabarani, Al-Bahaqi, Ad-Diya Al-Maqdisi, Abu Nu'aim dan lain dengan isnad yang hasan. Hadis Ibn Umar pula dikemukakan oleh Tabarani secara marfu'. Ini penyokong lah. Hadis penyokong. Tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam masalah ini. Abul Hasan At-Talaqani Al-Hanafi dan Abu Bakar Al-Kaisani, pengarang kitab Bada'i'us Sana'i mazhab Hanafi dah, berpendapat hukuman hudud menghapuskan dosa. Walaupun dia hukum mazhab Hanafi dah, tokoh besar mazhab Hanafi, tapi dia berbeza dengan Abu Hanifah sendiri lah. Dia kata hudud ni apa dosa. Pengarang kitab Ad-Durrul Mukhtar pula berpendapat hudud tidaklah menghapuskan dosa. Kitab besar juga mazhab Hanafi lah. Ia hanya sebagai pencegah dan pengancam semata-mata. Bila berdalil dengan firman Allah SWT dalam ayat Muharabah berikut. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Hukuman yang demikian itu adalah satu kehinaan di dunia sahaja bagi mereka. Dan di akhirat pula mereka akan beroleh azab seksa yang amat besar. Surah Al-Maidah ayat 33 dah. Tadi ni ayat yang berhujah ayat ni lah. Khizyun maksudnya orang ni kalau kena bunuh dalam peperangan ke atau kena hukuman hudud ke, tetap di akhirat mereka beroleh azab seksa yang besar. Gitulah dah. Ayat ini menunjukkan mereka akan tetap diseksa di akhirat kelak setelah dikenakan hukuman had, hukuman hudud lah ke atas mereka di dunia. Kerana itu hukuman had bukan merupakan penghapus dosa.
Golongan ulama yang tidak bersetuju dengan mereka membantah dengan alasan ayat itu turun berkenaan dengan puak Uraniyin yang telah murtad. Mereka kata murtad je ni. Cerita ayat ini cerita tentang orang murtad. Merompak unta Baitul Mal dan membunuh beberapa orang pengembalanya setelah mereka memeluk Islam. Jadi ayat ini di luar daripada konteks perbincangan pasal orang murtad je ayat ni kata dah. Kerana itu ia tidak boleh dikemukakan sebagai dalil di sini. Justru masalah yang sedang diperbincangkan sekarang ialah tentang orang Islam saja, bukan orang murtad. Okay, memanglah tidak ada siapa pun mengatakan dosa seorang kafir dihapuskan. Semua mazhab lah. Walaupun ayat ini tidak menunjukkan, menjadikan kekufuran dan kemurtadan sebagai tajuk perbincangan. Ayat ini tak sebut pasal murtad dah. Tapi asbabun nuzul kita kata dah. Orang murtad dah. Walaupun ayat ini tidak menjadikan kekufuran dan kemurtadan sebagai tajuk perbincangannya, malah mengaitkan hukuman dengan perbuatan menyamun dan membunuh, maka siapa sahaja terlibat dengan perbuatan menyamun dan membunuh akan termasuk di bawahnya. Sama ada dia seorang Muslim, murtad, kafir sejak asal lagi ataupun kafir zimmi, tidak ada terkecuali lah. Ayat ni tetap termasuk dia kata dia. Orang yang walaupun cerita pasal ayat ni cerita orang merompak dan membunuh, maka dia kena hukuman hudud. Dia tak akan diampuni lah walaupun dia tidak murtad pun dah. Walaupun dia seorang Muslim lagi dah. Kita tahulah gitulah dah. Menurut Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri hukuman yang tersebut dalam ayat ini mungkin mengambil kira keadaan pelakunya, bukan perbuatan yang dilakukannya. Kerana maksiat yang sama tidak semestinya mengakibatkan balasan hukuman yang sama berat. Orang bunuh, sama-sama bunuh tak sama kan dia orang yang bunuh. Kalau itu dilakukan oleh seorang mukmin, hukumannya boleh jadi agak ringan kerana keistimewaan iman yang ada padanya berbanding dengan kalau maksiat itu dilakukan oleh seorang yang kafir. Oleh itu perbuatan menyamun dan membunuh oleh seorang mukmin memanglah teruk dan dahsyatlah, tetapi perbuatan yang sama oleh seorang kafir lebih teruk dan lebih dahsyat lagi. Maka ayat di atas tidak boleh dijadikan dalil tentang orang Islam yang telah menjalankan hukuman had dunia ini akan diseksa pula di akhirat nanti. Lantaran hukuman yang tersebut dalamnya mengambil kira keadaan pelakunya, bukan mengambil kira perbuatan yang dilakukan semata-mata. Boleh juga dikatakan hadis Ubadah yang mengkhususkan umum ayat atau menjelaskan dan mentafsirkannya. Golongan Hanafi dan orang yang sependapat dengan mereka juga berdalil dengan firman Allah berikut, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Bermaksud maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sudah melakukan kejahatan itu dan perbaiki diri mereka, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 39. Kata mereka ayat ini menyusuli ayat hukuman potong tangan ke atas pencuri. Ia jelas menunjukkan hukuman had itu sendiri tidak menghapuskan dosa, kecuali kalau pelakunya bertaubat dan memperbaiki diri. Ada ayat sambung yang hukum hudud curi tu jelas-jelas suruh siapa sudah melakukan kejahatan itu bertaubat, sudah melakukan kejahatan itu dan perbaiki diri, ada situ dah. Jelaslah tak apa dosa. Kecuali kalau pelakunya bertaubat dan perbaiki diri dah. Pihak jumhur ulama pula membantah hujah ini. Kata mereka, tidak terdapat dalil dalam ayat ini untuk maksud itu. Malah makna yang zahir bagi ayat itu ialah orang yang bertaubat sudah melakukan perbuatan mencuri dengan erti keadaannya selepas itu elok. Dan dia perbaiki diri, dia sampai berazam untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama, maka Allah menerima taubatnya dan mengasihinya dan menyucikannya daripada segala dosa. Jadi, adapun dosa mencurinya itu telah penghilang dengan terlaksananya hukuman had ke atasnya. Dosa mencurinya telah penghilang dengan terlaksananya hukuman had ke atasnya. Penghapusan dosa mencurinya tidak terhenti di atas taubat lagi. Pendek kata itu hanya berkaitan dengan taubat dan perbuatan perbaiki diri selepas melakukan suatu dosa seperti mencuri. Ia tidak ada kena-mengena dengan dosa mencuri yang dilakukannya sendiri itu je. Curi hak je ke tangan tu apa dosa tu lah. Dosa lain pula dah. Dosa curi lain ke ataupun lain. Dosa selain kena taubat juga. Ada juga ulama berpendapat makna ayat ini ialah orang bertaubat dari mencuri dan perbaiki dirinya. Allah menerima taubatnya dan mengampuninya dengan erti gugurlah hak Allah daripadanya. Adapun hak manusia berupa potong tangan dan mengembalikan barang yang curi itu tetap tidak gugur. Dosa taubat tu dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia ya kena kat tangan lah. Kalau tak boleh pulai balik barang tu dah. Kena ikat kena kat tangan. Baru apa dosa je dengan manusia dah. Sesama makhluk. Tetapi menurut Asy-Syafi'i, hak manusia juga boleh gugur jika kes belum lagi diangkat kepada pemerintah dan orang yang barang yang dicuri pula memaafkan mereka dah.
Jadi dia batal balik, tak kena ikat, gugur lah. Tarik kes ni. Tapi kalau dia tak ada tarik kes, kena ikat ke polis dan teruskan kes lah. Tak boleh tarik dah. Antara dalil golongan Hanafi dan orang yang sependapat dengan mereka dalam masalah ini lagi ialah firman Allah berikut. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bermaksud dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya. Kemudian mereka tidak membawa keempat orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Kerana mereka adalah orang yang fasik, kecuali orang yang bertaubat sudah itu dari kesalahannya yang tersebut, serta memperbaiki amalannya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Kata mereka ayat ini merupakan dalil yang paling kuat tentang pelaksanaan hukum had tidaklah menyucikan qazif. Orang yang melempar ketuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya daripada dosa dan tidak melepaskannya daripada kefasikan kecuali setelah dia bertaubat. Ada dalil lagi dah. Ia menunjukkan Allah hanya menjanjikan keampunan dan rahmat kepada orang yang bertaubat dan memperbaiki diri setelah melakukan dosa-dosa seperti itu. Itulah hujah mereka dah. Hujah ini dibantah oleh pihak jumhur ulama dengan kata mereka bahawa had qazaf bukan sebab sahaja. Bahkan 2 atau 3 perkara seperti tersebut dalam ayat hukum qazaf yang dikemukakan tadi. Pertama sebab, yang kedua tidak terimakan kesaksian, yang ketiga menjadi fasik kerananya. Walau bagaimanapun kedudukannya tidaklah sama, hukuman sebat tidak terangkat dengan taubat. Orang yang bertaubat tetap dikenakan hukuman sebat seperti orang yang terus melakukan kesalahan tersebut menurut ijma' ulama. Jadi kena hukum tak kira dia taubat setahun mana pun kena hukum hidup juga dah. Akan tetapi menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad hukuman tidak terima kesaksian dan hukum menjadi fasik boleh hilang dengan sebab taubatnya. Sebab taubat tu bukan kerana hukum yang hudud tapi hukum yang melibatkan kesaksian. Jadi dia nampak jauh dah, boleh terima balik saksi dia. Berdasarkan istisna yang tersebut dalam ayat itu berkaitan dengan kedua-dua jumlah yang terdekat sebelumnya. Jadi berkaitan dengan hukum fasik dan tak boleh jadi saksi lah. Hukum yang hudud kat tangan ke gapo kena terima lagi ataupun kena hotel lepas kali hotel. Saksi palsu kena hotel betul lah walaupun dia kata taubat dah, tetap kena hukum tu. Berbeza dengan Abu Hanifah kerana beliau berpendapat kesaksian qazi tetap tidak diterima buat selama-lamanya selagi ia masih hidup. Pula dah. Bagi beliau istisna dalam ayat di atas hanya berkaitan dengan jumlah terakhir saja, ayat terakhir dah. Dan itu yang hilang dengan sebab taubat di sisi beliau hanyalah nama fasik saja dah. Fasik dah hilang dah kalau dia taubat. Adapun hukum tidak diterima kesaksiannya itu terus kekal walaupun selepas bertaubat dan perbaiki diri sekalipun tetap dia tidak diterima kesaksiannya. Imam Abu Hanifah membezakan di antara hukum qazaf dengan hukuman semua dosa besar yang lain seperti zina, mencuri, minum arak, berjudi dan lain. Beliau seperti 3 imam yang lain berpendapat kesaksian orang bertaubat daripada dosa besar-besar yang disebutkan tadi diterima. Setelah pesalah-pesalahnya dikenakan hukuman had. Jadi dia bukan jadi fasik dah, dia kena hukuman had, kena rotai ke apa. Dia kena kerat tangan, jadi boleh jadi saksi. Beliau juga berbeza daripada mereka tentang orang yang bertaubat daripada dosa qazaf. Menuduh orang berzina lah. Kerana bagi beliau kesaksiannya tidak boleh terima buat selama-lamanya lah. Antara tidak terima kesaksian juga termasuk dalam had qazaf. Dan ia merupakan satu juzuk daripadanya, tidak seperti semua hukum had yang lain. Sehingga penuduh telah bertaubat juga tetap tidak diterima kesaksiannya buat selama-lamanya menurut Abu Hanifah. Makanya telah sudah bawa hukuman had qazaf berbeza daripada sekalian hukuman hudud yang lain. Qazi tidak bersih daripada dosa qazafnya, melainkan dengan taubat. Itulah yang zahir daripada ayat hukuman qazaf di atasnya. Ini berarti berbeza daripada sekalian hukuman hudud yang lain kerana ia merupakan penghapus dosa dan penyucikan jiwa dengan sendirinya tanpa perlu kepada taubat setelah menjalani hukuman hadnya. Kalau dosa lain lah. Kalau qazaf tak lah. Antara dalil mereka lagi ialah hadis Abu Umayyah Al-Makhzumi tentang seorang pencuri yang mengaku mencuri setelah dikemukakan kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah memerintahkan supaya tangannya dipotong, ia dibawa kembali kepada baginda. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah. Dia berkata, astaghfirullah wa atubu ilaik. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah terimalah taubatnya. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah. Kata mereka kalau hukuman had itu sendiri memang menghapuskan dosa,
Tidak perlu lagi ia beristighfar selepas tangannya dipotong ni. Lepas kena tangan potong, Nabi suruh istighfar, dia istighfar. Nabi Allah pun doa supaya Allah terima taubatnya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruhnya beristighfar juga walaupun kat tangan pun dah. Dan itu dapat diketahuilah bahawa hukuman had itu sebenarnya adalah untuk ancaman dan pencegahan, bukan sebagai penghapus dosa. Itu dari Ibn Majah dia. Abu Daud Nasai Ibn Majah. Okay, pihak jumhur ulama pula membantah hujah itu dengan mengatakan perintah Nabi SAW supaya bertaubat itu ialah supaya orang berkenaan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Itu maksud Nabi, bukan maksud untuk apa dosa dah. Untuk dia jadi dia insah taubat. Boleh jadi juga Nabi SAW menyuruhnya bertaubat daripada segala dosa yang lain pun dah. Apa artinya kata-kata seorang bahawa hukuman had tidak menghapuskan dosa setelah hadis-hadis yang sahih dengan jelas mengatakan ia adalah penghapus dosa-dosa. Jadi Imam Syafi'i, jumhur ulama ni, dia pakai bukan hadis ni saja, ada hadis lain yang mengatakan apa dosa ni. Okay, setengah ulama mengambil sikap tawakuf tentang sama ada hukuman had menghapuskan dosa ataupun tidak. Mereka tidak membuat apa-apa keputusan mengenainya. Nah, ada ulama ni pakai senyap bengong gitu, tak tahu nak buat keputusan dia. Alasan mereka ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang meriwayatkannya daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, la adri al-hudud kaffaratun li ahliha am la. Ada hadis. Bermaksud aku tidak pasti sama ada hudud itu menghapuskan dosa orang yang menjalaninya ataupun tidak. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Kata beliau hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ikut Hakim tak. Ahmad dan Al-Bazar juga turut meriwayatkannya dalam musnad masing-masing. Jadi musnad Imam Ahmad ada, musnad Al-Bazar ada lah. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang mausul atau mursalnya hadis ini. Mausulnya sambung ke ataupun tak sambung hadis kepada Nabi lah. Menurut jumhur ulama hadis Ubadah lebih sahih dan kesahihannya disepakati. Berbeza dengan hadis Abu Hurairah ini seperti kata qadiyat dan lain-lain. Hadis Ubadah lah yang sepatutnya diutamakan dah. Hadis Ubadah tu sahih kuat lah, Bukhari kat dia dah. Maka tidak ada sebab untuk bertawakuf dalam masalah ini. Kalau diandaikan kedua-dua hadis Ubadah dan Abu Hurairah sama tarafnya dan bercanggah di antara satu dengan yang lainnya, boleh juga kedua-duanya dijamakkan. Kalau hadis tu sama kuat, boleh lah. Masalahnya hadis Ubadah tu kuat, hadis sebut Abu Hurairah riwayat kata lemah ni. Tak kagak mana dah. Dengan mengatakan hadis Abu Hurairah terdahulu buruknya. Dah. Ketika itu Rasulullah SAW belum lagi mengetahui tentangnya, kemudian bagi dia Islam diberitahu oleh Allah. Boleh anggap gitulah. Mungkin mula tak tahu, lepas tu tahu dah. Kata Qadiyat, kalau dikatakan Ubadah mengetahui hadis ini di Mekah pada malam Aqabah ketika orang Ansar berbai'ah buat kali kedua dengan Rasulullah SAW di Mina. Abu Hurairah pula baru memeluk agama Islam pada tahun ke-7 semasa berlaku perang Khabar. Bagaimana boleh hadis beliau terdahulu daripada hadis Ubadah? Jawab kan pasal Abu Hurairah ni masuk Islam lewat dah. Tahun ke-7 dah 7 Hijrah. Sedangkan Ubadah ni dia cerita hadis tu pasal perjanjian Aqabah tu sebelum Hijrah lagi dah. Jawabnya mungkin Abu Hurairah tidak mendengarnya secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mendengar daripada sahabat-sahabat lain yang mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sebelum itu. Dan Abu Hurairah tidak mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam selepas itu berhubung dengan hukuman hudud menghapuskan dosa orang yang menjalaninya seperti yang dengari oleh Abu Ubadah sendiri dia. Dan Abu Hurairah ni mungkin dengar daripada sahabat lain dah. Mursal sahabi ni terima dah. Ataupun konteks lain dah Nabi cerita dah. Ataupun cerita lama sebelum, tak tahulah macam-macam lah ulama fikir dah. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pula berkata, bagi saya yang sebenarnya hadis Abu Hurairah adalah sahih. Dah. Ibn Hajar kata bukan dhaif, sahih dah. Ia terdahulu daripada hadis Ubadah. Dia lebih awal daripada hadis Ubadah. Bai'ah tersebut dalam hadis Ubadah dengan lafaz yang ma'lum itu bukan berlaku pada malam Aqabah. Walaupun Ubadah tu cerita masa pasal bai'ah tu dah. Janji ta'asdiyah tu dengan Nabi tu masa malam Aqabah tu sebelum hijrah lagi, tapi dia cerita tu lepas tu dah. Cerita tu kepada orang lain tu lepas tu dah. Selepas mengemukakan beberapa riwayat daripada Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i dan At-Tabrani, Hafiz Ibn Hajar berkata ini merupakan dalil yang terang tentang bai'ah. Yang tersebut dalam hadis Ubadah itu berlaku selepas turunnya ayat surah Al-Mumtahanah. Ia bahkan berlaku selepas bai'ah orang perempuan dengan Rasulullah SAW, malah selepas lagi daripada pembukaan Mekah. Dan ini semua berlaku selepas Islamnya Abu Hurairah. Jadi benda tu nak lepas Islam dah lah.
Lihat untuk semua perbincangan di atas rujuk Fathul Bari jilid 1 muka 65 hingga 69, Umtatul Qari jilid 1 muka surat 150 hingga 160, Irsyadus Sari jilid 1 muka 144 hingga 140. Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 69 hingga 71, Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka 15 hingga 18. At-Tadih jilid 2 muka 551, Lami' ad-Daruri jilid 7 muka 65, Kashful Bari jilid 2 muka 54 hingga 78. Nasrul Bari jilid 1 muka 245 hingga 249, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 222 hingga 244. Itulah perbahasan tentang panjang lah perbahasan diampunkan dosakah orang yang telah menjalin hukum wuduk ataupun yang perlu taubat baru diampunkan dosa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.